Terima kasih, Tuan Muhammad. Sila Bruas. Terima kasih Datuk Pengerusi kerana memberi peluang untuk saya membahaskan berkenaan dengan Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi. Saya ingin merujuk kepada perkara 00526 Pejabat Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi dan juga perkara 1101 MPOB ataupun Lembaga Minyak Kelapa Sawit Malaysia. Datuk Yang di-Pertua, pagi tadi saya telah bangun dan menyatakan bahawa Menteri telah kurang faham tentang perkara ataupun rintihan peladang-peladang kecil tentang harga FFB yang dijual oleh mereka yang dibangkitkan oleh Taiping. Ingin saya katakan bahawa memang peladang-peladang kecil menjadi mangsa dalam keadaan sekarang ini kerana kerajaan melaksanakan double standard dalam hal mengendalikan harga minyak kelapa sawit. Satu harga untuk kilang-kilang syarikat-syarikat besar dan satu harga untuk peladang-peladang kecil. Yang saya nyatakan ini ialah bahawa jualan minyak yang dijual oleh peladang-peladang kecil dikenakan cukai 23%, tetapi syarikat-syarikat besar tidak dikenakan cukai. Dan kalau kita katakan harga CPO kalau pada tahap RM3,000, syarikat-syarikat besar tanpa cukai boleh menjualkan dengan harga RM3,000. Tapi kalau peladang-peladang kecil dikenakan cukai akan terpaksa membayar cukai RM690. Ini bermaksud peladang-peladang kecil hanya boleh menjual dengan harga RM2,310. Jadi kalau pasaran sudah dengan izin saturated ataupun permintaan turun dan pembeli koran, syarikat-syarikat besar boleh menjual dengan harga lebih murah kerana boleh menggunakan diskaun kerana tidak ada cukai yang dikenakan, dan ini akan menyebabkan hasil daripada peladang-peladang kecil tidak dapat keluar. Dan sungguh pun katakan pada sekarang ini harga CPO adalah RM2,300. Pada puratanya kalau kita mendapat ekstrak minyak 20%, seharusnya harga FFB Fresh Fruit Branch sebenarnya mestilah RM460. Tetapi pada hakikatnya peladang-peladang kecil ni hanya boleh menjual dengan harga pasaran RM360 sahaja. Kerana pekilan-pekilan enggan membeli buah-buah mereka, kerana kalau membeli buah-buah mereka, minyak yang ditapis itu yang diekstrak itu tidak dapat dijualkan dengan segera. Mereka terpaksa pekilan-pekilan perlu menanggung kos sewa tangki-tangki, dan juga mereka takut harga akan turun mendadak lagi, dan kalau mereka menyimpan minyak tersebut ada risiko besar. Jadi harga yang sebenar yang dibeli oleh mereka jauh lebih rendah daripada yang sepatutnya. Satu lagi perkara yang ingin saya minta kerajaan meneliti ialah tentang kos yang bertambah dalam industri kelapa sawit ini. Kita tahu baja sudah meningkat, dan juga satu lagi perkara yang meningkat ialah kos pengangkutan. Sebenarnya satu daripada kos pengangkutan yang tidak harus naik ialah kos tongtol. Kita tahu bahawa di Malaysia ini sudah menjadi bahan ketawa orang bahawa kita sudah tidak ada undang-undang. Kita tahu, saya telah mendapat aduan dan telah membuat semakan, memang setiap lori perlu membayar perkhidmatan tongtol RM300 sehari. Kenapa mereka membayar tongtol? Kerana
kerana kalau mereka didapati membawa kelebihan muatan, mereka boleh didenda sampai RM500,000, dan biasanya kalau pergi mahkamah mungkin didenda RM10 hingga RM15,000. Dan cara lebih murah ialah supaya setiap masa penguatkuasaan dijalankan oleh CPJ, mereka setiap kereta mereka hantar 2 tontoh untuk mengikuti kereta penguatkuasa ini. Ini kos tambahan. Bagi saya ini tidak harus berlaku di Malaysia ini, dan ini juga menggalakkan rasuah. Tuan-tuan di Pertua, saya harap kementerian dapat berbincang dengan mungkin Kementerian Kewangan untuk mengurangkan cukai atas lori-lori dan spare part ataupun spare part lori-lori, supaya kos lori boleh turun mendadak, supaya lori-lori ini tidak perlu membawa muatan lebihan. Kerana ini sudah jadi satu perkara yang lumrah, bahawa memang kalau dengan kos yang sedia ada, mereka kalau tak membawa muatan lebihan, mereka dikatakan tidak dapat mendapat pendapatan yang mencukupi to cover the cost ataupun untuk meneruskan dengan perkhidmatan lori di negara kita ini. Tuan-tuan di Pertua, lagi satu perkara yang saya harap menteri dapat selesaikan ialah tentang pekerja-pekerja asing yang tanpa izin ataupun ada yang datang secara sah kemudian telah menjadi kerajaan pekerja tanpa izin. Di Malaysia ini kita tahu daripada anggaran hampir 2 juta pekerja ataupun orang-orang asing di Malaysia yang tidak didaftarkan secara sah. Ramai datang ke sini sebagai pekerja sah tetapi bebas bekerja di mana-mana tempat untuk tidak dan secara tidak sah. Tidak ada penguatkuasaan yang dibuat hingga kan majikan-majikan sekarang ini enggan menggaji mereka yang datang sah. Kerana setiap pekerja yang digajinya perlu majikan perlu menggunakan lebih daripada RM2,000 untuk membawa masuk seorang pekerja sah. Tetapi selepas beberapa bulan, pekerja-pekerja ini akan menghilangkan diri dan tidak ada penguatkuasaan yang dijalankan. Dan dengan pekerja-pekerja ini akan bertukar-tukar majikan untuk mendapat gaji yang lebih tinggi. Bagi mereka yang tidak membawa pekerja masuk secara sah, adalah lebih murah untuk menggaji pekerja-pekerja ini dengan memberikan gaji yang lebih tinggi. Ini menyebabkan banyak masalah dalam industri kelapa sawit ini, dan saya berharap pihak kerajaan dapat memastikan ini tidak berterusan, dan juga tambahan kos kepada pekerja-pekerja kepada industri ini ialah dengan banyaknya pekerja-pekerja yang tidak sah ini. Saya terus terang ingin menyatakan, saya pun tahu bahawa ramai polis-polis tempatan mendapat gaji bulanan setiap pekerja yang tidak sah yang bekerja di tempat berkenaan daripada tuan punya tanah berkenaan. Jadi ini merupakan satu kos kepada peladang-peladang, dan saya berharap masalah ini dapat ditangani supaya ini tidak menjejaskan industri kelapa sawit kerana pentadbiran yang tidak baik oleh pihak kerajaan. Sekianlah itu jawapan ucapan saya. Terima kasih.